Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu kepada anda penonton setia kami untuk siaran WHR Extra hari ini. Pastinya Extra yang akan kami bawakan untuk anda. Untuk hari ini, saya dan juga Fiza akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti insyaAllah. Hari ini 10 April 2021 bersamaan dengan 28 Syakban yang beberapa hari saja lagi insyaAllah kita umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. Dan saya kira Fatin, di hujung minggu ini mungkin ramai juga dalam kalangan kita, ibu-ibu, mereka yang berada di rumah ketika ini dah pun membuat persiapan awal untuk minggu berpuasa, minggu hadapan. Dah tulis menu apa, betul, nak bersahur, untuk berbuka, macam mana nak latih dan juga didik anak-anak anda juga untuk sama-sama berpuasa pada bulan Ramadan ni. Tapi dalam setiap aktiviti yang kita lakukan ni Fatin, apa yang harus dititik beratkan pastilah faktor-faktor kesihatan dan juga faktor keselamatan. Sebab kan kalau kita tengok jumlah kes positif yang dilaporkan semalam, ini orang kata memberi kerisauan dan kegusaran jugalah. Ramai dalam rakan-rakan saya ni dah setahun tak balik kampung, tak dapat berjumpa dengan ibu bapa. Jadi kita mengharapkan agar jumlah kes positif ni semakin lama semakin menurun dan kita sama-sama dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Betul, kan? Lagi-lagi bila kita nak puasa ni, kita nak berhari raya, pastinya kita nak bersama dengan keluarga kita dan kami tak jemu-jemu untuk nak mengingatkan dalam masyarakat kita sekalipun, diri kami sekalipun, untuk kita sama-sama membantras COVID ini. Kita turunkan statistik. Kalau kita tengok, syabaslah kita ucapkan kepada masyarakat kerana kes yang sembuh semalam Fiza iaitu sebanyak 1,247 dan sebanyak 13 kluster telah pun ditamatkan semalam. Tetapi yang menakutkan kita adalah kalau kita tengok kes positif itu lebih tinggi daripada kes sembuh. Sebanyak 1,854 kes. Jadi ini kami nak merayu kepada anda semua sambil-sambil kami ingatkan diri kami juga. Kita ni janganlah terlalu leka. Kita kena elakkan 3S iaitu tempat yang sempit, sembang secara dekat kan. Yang harus kita amalkan adalah 3W. Okey, kita tinggalkan tentang COVID itu tadi dan beberapa hari lagi saja sebelum kita nak mengetuk bulan Ramadan. Kalau kita cakap tentang persediaan ni Fatin, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan kita ni dah mula bersedia beli telekong baru, jubah baru, walaupun mungkin tarawih dah dibenarkan di masjid, tapi bagi golongan wanita mungkin kebanyakannya akan melakukannya di rumah. Tapi telekong baru tu mesti nak kena ada. Betul, saya rasa itu adalah salah satu untuk menyuntik semangat kita menyambut Ramadan. Segalanya baru. Kalau tak baru pun mungkin dah lama nak diperbarukan ataupun trend-trend kini yang mungkin kita nak ikut kan. Okey, dan hari ini kami nak berkongsi kepada anda bagi yang mungkin masih lagi terfikir-fikir ataupun nak jadikan hadiah kan untuk insan-insan yang disayangi, kepada ahli keluarga, ibu ke ibu mertua ke, boleh terus bersama dengan kami hari ini yang mana kami nak kongsikan kepada anda tentang topik jubah dan telekung. Tapi sebelum tu Fatin, kalau anda ada sebarang perkongsian ataupun ada antara ciri-ciri jubah dan telekung yang mungkin anda cari-cari, kongsikanlah dengan kami di Facebook dan juga Instagram kami. InsyaAllah kami akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Okey, kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Jubah dan telekung. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bila Ramadan, kebiasaannya telekung. Telekung ni selalunya orang excited kan. Yelah kita ada tarawih. Tapi kalau Mira pula, Mira memilih untuk pakai yang apa yang ada je. Sebab kebetulan Mira memang suka mengumpul telekung dan juga jubah. Jadi memang selalunya banyak dapat hadiah kan. Banyak dapat daripada online-online business ni. Jadi Mira akan guna apa yang ada. Kita recycle semula supaya tidak membazir. Kita mesti excited kan nak solat tarawih, nak pakai telekung cantik-cantik. Jadi as for me, I lebih memilih untuk beli telekung untuk I pakai sepanjang bulan Ramadan. Dari segi material, untuk telekung I lebih suka kain yang lembut, sejuk dan juga selesa nak pakai. Bila kita beli setahun sekali, itu pun nak sambut bulan puasa untuk hari raya. Jadi mestilah nak yang selesa pakai. Saya sambut Ramadan dengan bersederhana. Dari segi pakaian, dari segi tudung ataupun telekung,
itu semua tidak menjadi kemestian bagi kalau adalah yang cantik mungkinlah beli juga sebab saya pun baru juga tengok online shopping kan nak cari telekung, tapi buat masa ni tidak lagi memaksa diri saya untuk mesti beli telekung tu sebab telekung yang ada pun masih elok, masih sedap pakai lagi. Itu dia antara pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada yang memang guna pakai apa yang sedia ada yang memang tukar setahun sekali, ada yang memang kerap kali dan tukar. Dan kalau kita lihat antara pilihan penonton-penonton, pastinya kalau kita nak orang kata nak beribadah ni kan, nak kelihatan cantik, bersih, dan fabrik yang digunakan tu pun penting juga kan, terutama sekali telekung. Kalau saya pun, saya suka telekung yang fabrik cotton yang sejuk. Ya, tak adalah kita nak beribadah tu berpeluh-peluh kan. Kalau lagi satu saya nak sentuh mungkin untuk ibu-ibu kita kan yang dah berumur, mereka nak keselesaan. Macam mana antara keselesaan jubah dan juga telekung ni, kejap lagi kita nak kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan tetamu kita yang telah pun bersedia di sebelah saya ni, iaitu Syahruban Muhammad atau lebih dikenali sebagai Liza, selaku pengasas Abaya Lubna. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tengok serba-serbi orang kata hitam tu dah sampai mood Ramadan tu. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu dalam talian. Kita bersama dengan Puan Aronep Zabidi selaku pengasas telekung Alina. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Baiklah, hari ini 28 Syakban. Kita mungkin boleh tanyakan kepada Liza dahulu. Beberapa hari saja lagi sebelum kita menjenguk bulan Ramadan. Dan saya kira setiap kali nak menjelang Ramadan ni, ramai juga dalam kalangan wanita, ibu-ibu, lelaki pun ada juga yang nak mula membeli telekung, membeli jubah, nak dihadiahkan kepada ibu, isteri, adik-beradik dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap tentang Ramadan ni, warna-warna yang sesuai, fabrik yang sesuai diguna pakai di bulan Ramadan untuk menggayakan jubah itu sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput kami untuk membincangkan topik hari ini. Okey, back to question tadi. Warna-warna yang sesuai. I mean, obviously, selain dari putih, memang kebanyakan jubah orang suka pakai putih bulan Ramadan dan juga hitam. So, the other colour yang memang cantik ialah pastels. Okay, kita memang bawa banyak colour pastel daripada tahun lepas, juga tahun ni juga. So all our colour pastel ni memang sesuai dipakai, not even bulan Ramadan, any day of every I mean like semua hari pun boleh pakai. Tapi sebab kebanyakan orang sekarang ni memang suka pakai warna pastel, so kita memang bawa banyak colour-colour pastel. So kita ada dalam 20 colour pastel yang kita kenalkan daripada tahun lepas dan juga tahun ni. Boleh pilih warna kegemaran. Tapi kalau bercakap mengenai jubah ni sendiri, mestilah ramai yang suka pada praktikalnya yang mungkin boleh pakai dan terus solat ataupun selesa yang pasti kan. So jubah kita memang kita ambil material yang lembut, senang, macam ada jubah yang memang tak payah gosok. And then dia selesa, macam dia tak panas. So untuk solat ni sebenarnya kita dah memang ada jubah yang dengan khemar sekali. So you boleh sarung je khemar kita, macam yang model pakai ni. Warna putih ni. Yang ini memang boleh terus kita bawa solat. Cantik. Dah cukup khemar tu dah panjang. So boleh pakai stocking kaki je. Dah boleh pakai untuk solat. Dia memang sesuai lah. Kalau pergi umrah pun memang sesuai. Berbalik kepada practicality apa yang Fatin katakan tadi tu kan, kalau kita lihat apa yang sedang digayakan oleh model juga ketika ini sebenarnya, jubah berwarna putih, orang kata nampak bersih, suci kan untuk bulan Ramadan ni, dan khemar tu yang paling penting sekali. Kadang-kadang ada juga rekaan-rekaan jubah ni ada sedikit jarang dan sebagainya kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan bahawa jubah yang dipakai ini sesuai, nak dibawa ke masjid, sesuai nak solat berjemaah dengan keluarga. Jubah ni actually semua jubah sesuai. Dia cara pemakaian sebenarnya. Kalau yang pakai, sebab sekarang ni rakyat Malaysia semua ramai yang suka ada rendah, lace. So kalau macam pakai jubah yang ada rendah ni, boleh pakai. Cuma you kena pakai inner yang sesuai. So dia tak adalah nampak macam terlalu tak nampak kulit lah. Ya, betul. Okay. And then ada juga rendah dia yang ada batu-batu. So kalau batu-batu ni sesuai lagi pakai untuk occasion yang lagi glamour, pergi majlis yang lagi glamour. So kalau jenis yang tak nak pakai yang ada batu-batu,
Sebab tu kita buat jubah yang ada cuma without batu. So it means you can wear for masjid, pergi surau, majlis-majlis agama. So it's more proper. Okey, itu kita cakap tentang jubah, Ya. Fatin. Ini kita nak kongsikan juga tentang telekung. Dan saya kira telekung ni ada setengah orang dia tukar setahun sekali. Ada orang memang suka beli telekung. Maksudnya 2 bulan sekali memang akan beli, sama ada untuk diri sendiri ataupun hadiahkan kepada orang lain. Sebab saya kira penting juga kita tukar baju hari-hari, telekung pun kena tukar selalu juga. Jadi mungkin kita nak kongsikan ini bersama dengan Puan Aranib. Puan, Ya, saya. kalau kita cakap tentang telekung ni, ada banyak jenis fabrik kan. Tapi sebenarnya, fabrik apakah sebenarnya yang sesuai diguna pakai, yang selesa, yang kurang berpeluh, yang lebih mudahlah setiap kali kita nak solat tu kan, yang memberi keselesaan sebenarnya? Okey, fabric tu memang satu elemen yang penting untuk pakaian lah. Dari segi pakaian untuk jubah ke, telekung kan. Jadi fabric yang sesuai untuk telekung kebiasaannya cotton ataupun polyester crepe lah. Di mana kain dia sesuai dengan cuaca Malaysia. Pakai lama-lama pun kuranglah kita nampak berpeluh. Itu antara fabric yang jadi permintaan ramai lah untuk rakyat Malaysia. Okey, tapi kalau bercakap mengenai telekung ni sekarang ni dah trend. Kalau mak warna itu sekian anak dia nak matchy-matchy. Untuk anak sendiri ada ke saiz di telekung Alina ni? Coming soon memang kita akan ada collection untuk anak sekali sebab kita punya target market memang untuk orang muda. Jadi dia untuk sesuai untuk wanita moden. So kita Alina sebenarnya banyak pemilihan warna dari segi orang ramai lebih suka telekung yang berwarna untuk zaman sekarang. Kalau dulu kita nampak di pasaran ada hitam atau putih kan? Betul. Kan? Tapi sekarang kita punya orang kata kelebihannya kita ada lebih kurang banyak warna. So kita ada segmen contoh pilihan warna dalam market Alina sini, dalam collection Alina ada lebih 60 warna sekali. So orang seronok nak memilih telekung dengan pilihan hati masing-masing. Saya setuju. Lagi-lagi didatangkan dengan beg lah kadang-kadang kan? Kita nak solat kan, kita nak semangat kan. So kita kena pilih warna yang kegemaran kita. Okey. Jadi kalau kita nak beri hadiah pun, kita akan beri hadiah kepada orang yang dia suka warna apa. So orang tu seronok terima warna yang dia suka. Betul. Lagi-lagi didatangkan dengan beg, dengan kotak dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang hari ini, kalau dulu telekung ni kita memang tengok nilai estetiknya, maksudnya straightforward. Maksudnya hanya ada renda yang kecil-kecil tu kan. Tapi hari ini kalau kita lihat, kita sebagai pengguna juga boleh memilih apa saja jenis telekung yang kita inginkan menerusi warna, fabriknya dan rekaan. Contohnya, kadang-kadang ada orang yang suka yang lebih elemen lebih glamour sikit, mungkin boleh dipilih renda-renda yang lebih besar. Kalau orang yang suka simple ataupun ringkas, boleh dipilih renda-renda yang kecil. Dari segi orang kata penambahbaikan, hiasan yang diletakkan di telekung ini, bagaimana pula ia diambil kira supaya memberi keselesaan juga kita nak Si pemakai tu. nak pergi beribadah dan sebagainya kan? Pemilihan renda tu bagi saya orang Malaysia ni suka renda yang simple tapi dia nampak menyelah dan nampak eksklusif. So dia pemilihan list ni pun adalah menampakkan telekung tu lebih menyelah. Bila pakai tu kita rasa seronok tau. Kita nampak bila kita solat kita duduk kan. Kita nampak renda dia tu penting untuk telekung. Sebab kita nampak benda menaikkan seri telekung tu dah lah warna cantik. Dia punya sulam dia cantik, list dia cantik, menyebabkan telekung tu lebih menyelah, lebih cantik. Macam telekung sekarang ni cantik sangat yang kita tengok di kaca TV. Ini juga sesuai untuk dijadikan hantaran. Tapi apa salahnya kan kalau kita nak pergi beribadah, kita pergi ke masjid ke berjemaah dengan suami. Dulu orang yang nak beli telekung ni orang tua tau. Sekarang ni bila kita buat elemen-elemen begitu, orang muda, wanita moden lebih berminat nak beli telekung baru. Okey. Tapi demand orang tua yang akan beli baru. Sekarang orang muda pun seronok nak beli baru juga. Okey, kita nak sambung lagi nanti. Kejap lagi kita cerita lagi pasal telekung ni. Tapi mungkin kita nak teruskan kepada Puan Liza sendiri, Fatin. Dan kalau kita tahu kan model seperti yang warna putih dan sebagainya. Tapi kalau melihat kepada permintaan sekarang ini kan, bagaimana agaknya? Yang mana lebih macam telekung tadi mungkin yang moden, yang orang kata yang simple
simple tu dah kurang mendapat Betul. permintaan. Tapi untuk jubah sekali macam mana? Jubah ni sekarang ni banyak permintaan. Permintaan dia macam one of our jubah yang memang permintaan tinggi ialah our senorita which is pleated. Sebab dia senang nak dipakai, nak bawa pergi mana-mana sesuai untuk semua majlis. And then especially ada renda. Macam I cakap, orang Malaysia sekarang ni memang suka renda. So terpulang ada renda dia yang suka macam renda yang sikit, ada yang suka yang with a lot of work. Macam kalau yang model pakai sekarang ini, itu jenisnya bagaimana rendah Yang itu? ini rendah yang simple. Okey. Kita memang tak bagi batu-batu sebab yang ini memang kita khusus buat untuk bulan Ramadan. Okey. So memang boleh pakai untuk bulan Ramadan, pergi tarawih, pergi masjid. It looks elegant yet simple. Ya. Okey, Puan Liza mungkin boleh kongsikan dari segi potongan. Kalau kita lihat sekarang ni, jubah yang sedang digayakan oleh model ni, kalau potongan baju ni ada macam-macam jenis. Yang ini mungkin kita tengok lebih kepada straight cut. Betul. Ada yang princess cut. Ya. Ada yang macam-macam lagi kan. Mungkin Puan Liza boleh kongsikan. Advantage having yang model pakai sekarang ni memang dia potongan straight cut, potongan kegemaran rakyat Malaysia, Selesa, kan? selesa. Dan kami bawa juga potongan A-cut. A-cut it's the one lah macam dress type. So A-cut dia punya advantage ialah dia boleh orang yang berisi badan besar dia nampak kurus. Itu saya suka. Okey, Itu yang orang-orang macam sekarang ni semua suka A-cut lagi. Kalau yang straight cut ni kalau orang berisi kan, kalau badan dia berisi so dia kena buat besar. Yang A-cut tu tak, sebab dia memang dah besar sikit. Dia memang flowy kat bahagian bawah. So bila kita pakai, bila kita kenakan dia tak nampak besar. You nampak lagi cantik. Dia memberi ilusi ramping lah. Betul. Okey. Banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan Puan Liza dan juga Puan Ronep sebentar lagi. Tapi sebelum tu kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau sekarang ni pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Betul. Jadi inisiatif ini juga dilakukan dengan menggabungkan pelitup muka dan juga nikap yang dijadikan satu sesuai dipakai bersama dengan jubah ataupun apa sahaja jenis busana. Kita saksikan. Setelah lebih 30 tahun menceburi bidang penyiaran, bekas personaliti TV3 Nur Farah Hinjamsari kini memulakan langkah baharu dalam bidang perniagaan dengan menghasilkan pelitup muka jenamanya sendiri. Alhamdulillah hari ini kami berempat, saya, Mazlin Nordin, Maisha Malik dan juga Fadila Abdullah. Kita mulakan kita punya idea, tercetusnya zahirnya idea untuk menghasilkan produk Masnik ni. Kami pun berempat bertukar pandangan untuk menghasilkan sesuatu produk untuk semua. Selain pelitup muka, satu inovasi diberi nama Masnik turut diperkenalkan sebagai satu percubaan untuk mereka yang ingin memakai nikab tetapi pada masa yang sama memakai pelitup muka. Rekaan pelitup muka yang unik ini sesuai digayakan dengan pelbagai jenis busana muslimah seperti jubah dan boleh juga dipakai bersama telekung. Luar biasa. Tahniah Syabas. rakan-rakan. Okey, dan itu berkenaan dengan nikab lah. Kita nak berbalik kepada jubah juga lagi sekali kan. Kalau tadi kita dah tahu, kita dah kongsikan mengenai seluruhnya warna putih. Tapi ada lagi satu rekaan yang mungkin nak dikongsikan dari Liza sendiri. Itu sebentar lagi kan? Okey. Sebelum tu kita nak pergi kepada Puan Ronep dahulu. Yang mana Puan Ronep mungkin boleh kongsikan lah. Kadang-kadang kita ni pakai jubah, hari-hari tukar baju jubah baru. Pakai tudung, hari-hari tukar tudung baru. Tapi kadang-kadang telekung ni orang rasa macam tak perlulah tukar, sebulan baru nak tukar. Dia baru nak cuci, nak tukar yang baru, nak tunggu lusuh baru nak tukar. Mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan, dalam masa yang sama kita nak beribadah, kita kena jaga kebersihan. Mungkin sebenarnya kita perlu tukar telekung kita tu dicuci dan sebagainya tu sekerap bila? Kalau saya mungkin 3 hari sekali perlu cuci dan bersihkan lah. Jadi kalau kita ada pilih warna-warna lain, mana kita nak cuci, kita rasa tak berat lah. So kita rasa seronok. Lepas ni kita tukar apa. So sebab tu sekarang ada banyak pilihan warna. Sama juga macam baju.
kita rasa bosan warna yang sama kan. Kita kena pilih warna-warna lain-lain supaya kita semangat nak tukar telekung tu. Okey, kalau 3 hari sekali lah. okey, tapi kalau bercakap mengenai cuci ni, ada material tertentu yang tak boleh nak cuci, nak masuk dalam mesin dan sebagainya. Bagaimana agaknya yang boleh tips lah sikit untuk mereka dapat mencuci dengan baik, tak rosaklah telekung tu lepas tu? Tips untuk telekung elok, di mana kalau tak nak masuk mesin, kita ambil telekung kita, ambil softener ataupun sabun, cuci mana yang ada kotoran saja dan rendam. Dan then kita angkat, kita keringkan, sangkut sahaja. Okey. Itu pun sudah memadai dah. Okey. Kita jaga metal tu. Puan mungkin boleh kongsikan juga kepada para penonton kita kan. Kadang-kadang kalau kita beli baju, kita nak tengok baju tu ikut saiz badan kita, S, M, L dan sebagainya. Kalau kita beli jubah, kadang-kadang kita boleh curi-curi saiz sebab nak nampak slim sikit, kita beli yang kecil sikit. Kita nak nampak selesa, kita beli yang besar dan sebagainya. Tapi telekung ni kadang-kadang kita punya ukur lilit muka tu penting sebab kadang-kadang kita beli saiz ikut saiz badan kita tapi dekat muka tu ketat, kecil dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak pilih telekung yang sememangnya sesuai dengan saiz badan kita? So, betul, memang telekung faktor utama dalam bahagian muka. So, kebanyakan dalam pasaran sekarang pun dah ada keluaran yang memang banyak sesuai dengan jenis banyak muka. Jadi pilihan penting adalah kita cek dia punya getah kat bahagian muka tu. Adakah dia memberi, boleh jadi restretch kan? So, dia boleh muat kita tembam ke, kita ke, maknanya dia bukan muat dekat kita punya muka. Itu faktor penting adalah getah di muka. Okey. Baik, kita penjagaan tu penting juga. Okey. Baik, kita berbalik kepada Puan Liza semula berkenaan dengan rekaan kedua. Kalau kita tengok model pun dah bersedia di sana, apa agaknya selain daripada material pleated tu, renda yang digunakan dan juga warna dan juga material boleh kongsikan? Okey, material yang kebanyakan jubah yang kita gunakan ialah Nida. So yang jubah ni pun memang kita pakai Nida. So Nida is very comfortable nak pakai untuk jubah. And then of course warna tu dah warna pastel, warna kegemaran semua rakyat Malaysia sekarang ni. And then and the best part about this jubah ialah pleated. So sekarang ni kalau dah pleated, kita tak payah nak gosok. So dia boleh just sarung. That's the advantage of having pleated sekarang ni. Memang boleh sarung then ready to go. Okey, Puan Liza nak tanya juga. Saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan penonton-penonton lah. Kalau kita beli jubah, adakah dia didatangkan sekali dengan selendang ataupun tudungnya ke? Ataupun kita nak kena sesuai padankan tudung yang lain, khimar yang lain ataupun bagaimana? Semua jubah yang ada sekarang ni memang kita bawa dengan shawl, which is selendang. So tak ada masalah nak pilih matching colour. Tapi jubah juga boleh dipakai dengan khimar. Kalau siapa yang tak suka pakai shawl, boleh je tukar dia punya cita rasa, boleh pakai dengan khimar. Or juga dengan bawal. Bawal kalau siapa yang suka jenis pakai square tapi nak tutup dada. So memang boleh. It's all up to the customer yang apa yang diorang suka. Okey, tapi kalau kita lihat kepada jubah sendiri kan, warna yang mungkin sesuai adalah warna yang plain lah kan. Kalau kita macam nak kenakan dengan kita punya tudung yang bunga-bunga mungkin lebih sarat saya rasa. Tapi kalau berkenaan dengan jubah, kalau kita kata pleated ni tak payah digosok dan sebagainya, dari segi cucian kita nak kena hantar ada khususan ke ataupun boleh basuh sendiri ke? Okey, kalau pleated memang cuci senang. Kita just boleh hand wash. Machine wash boleh tapi tak boleh machine wash yang lama. Tak boleh masuk dalam dryer. Kalau masuk dalam dryer memang pleats dia akan hilang. I see. So penjagaan dia cuma you just normal wash. And then tak boleh guna streka yang zaman dulu. Streka yang sekarang ni kan streka dah kebanyakan steam semua iron, steam. So as long as if it's steam iron and normal wash, memang okey. Itu tentang penjagaan. Tapi kita nak tahulah dari segi pemakaian. Macam tadi kita tahu jubah yang sesuai nak kita pergi masjid berjemaah bersama kan. Tapi kalau kita lihat jubah yang sedang digayakan oleh model ini, adakah juga boleh sebenarnya kalau kita nak guna ataupun gayakan nak pergi berjemaah ke masjid ataupun nak bersama-sama nak buka puasa ataupun adakah boleh sesuai digunakan untuk secara casual? Boleh. Jubah ini memang kita buat rekaan untuk semua occasion. So kalau untuk masjid,
kalau rasa macam tak nak pakai colour yang bold, sebab kita ada bawa colour yang terang juga bagi budak-budak muda. So you boleh je choose something pastel like macam ni. You boleh je pergi masjid pakai. And then kalau rasanya nak sesuaikan jubah yang sama, kalau nak pergi kat function pun boleh. You accessorize, you boleh je pakai subang. You can wear belt. You can just accessorize the jubah to make it more trendy and glamour. It's jubah ni actually boleh pakai untuk semua, day to wear pun boleh dah pakai dah. Boleh juga ada setengah-setengah jubah yang ada macam yang Puan Liza pakai ni, ada button, kita boleh pakai seluar di dalam kan? Jubah sebenarnya ada banyak design. Yang I cerita tadi jubah straight cut. Lepas tu kita ada A-cut, kita ada open tight. Yang I pakai hari ni open tight. So bila open tight, you boleh pakai seluar kat dalam, so bila nak jalan senang. Betul. So ada ramai juga suka open tight. Lepas tu kita ada jubah yang you ada inner kat dalam, siap dah ada inner, and then you just wear as a cardigan. Macam cardigan. Yes. Okay. So yang itu pun memang sesuai. And then memang boleh pakai day to day. You boleh pakai dengan Skechers shoes. Okay. So lebih santai jubah lah. not necessary has to be very formal. It can be informal also. Boleh You pakai can dengan wear sukan. day to day. Betul. Yes. Okay. Saya kira ramai dah tu yang tertanya-tanya mana nak dapatkan ni. Puan Liza boleh kongsikan Instagram. Boleh insyaAllah. Boleh dapatkan daripada our Abai Lubna, Instagram Abai Lubna, and juga daripada our website www.farfalamode.com.my. Okey, dan kita nak tanya juga kepada Puan Aurona ini, bagi penonton-penonton yang memang tercari-cari lah kan, maklumlah kita ni nak menjelang bulan Ramadan, nak tukar telekong, nak tengok pilihannya, mungkin boleh dikongsikan. Okey, silakan. Kongsikan boleh dapatkan di media sosial Tekuk Alina ataupun di website juga www.alina.com.my. Baik, jangan lepaskan peluang. Berapa hari lagi kita nak puasa untuk kita buat persediaan menjelang Ramadan. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Puan Syahruban Muhammad dan juga Renat Zaidi, kerana bersama dengan WHI Isra hari ini. Baik, itu saja untuk kita punya jubah dan juga telekong. Selepas ini kita akan berhibur dengan siapa artis tu. Nanti kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. WHI Extra kembali dalam segmen tajaan dan saya bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Julita Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatin? Alhamdulillah, selamat hujung minggu. Ya, Okey, betul. hari ini apa antara produk-produk yang dikongsikan oleh Atira? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu kita ucapkan. Fatin, kita ni pejam celik dan nak masuk Ramadan. Betul. Jadi hari ini sebenarnya kita bawakan produk yang sebenarnya sangat bersesuaian untuk diamalkan sepanjang Ramadan dan juga merupakan produk yang kalau Fatin nak tahu sepanjang bulan Ramadan memang merupakan produk yang sangat laris. Iaitu jus Sedunia Ni Live. Ini adalah produk yang kami sebenarnya di HQ cukup teruja sebab apabila menjelang Ramadan, produk ini banyak orang call di HQ dan mengatakan bahawa mereka suka sangat amalkan jus Sedunia Ni Live ni sebab produk ini yang sebenarnya bantu mereka untuk kekal bertenaga, bantu mereka untuk orang cakap apa mempunyai kesihatan yang lebih baik, bantu mereka untuk ada kesihatan yang berganda dan juga tidak mudah dijangkiti apa-apa penyakit sebenarnya. Sebab kita tahu Ramadan merupakan bulan yang dinantikan umat Islam. Jadi pada waktu ni kita nak rebut segala kebaikan yang bakal kita perolehi dengan amal ibadah kita, Fatin. Dan juga sebenarnya bulan ini bukan saja kita kena jaga kita punya orang kata apa kesihatan dan sebagainya, kita juga perlu pastikan bahawa tubuh kita sentiasa sihat, Fatin. Jadi sebab tu lainnya nak kongsikan kepada anda, sebenarnya produk ini merupakan produk yang cukup terbaik untuk anda amalkan sebab produk ini anda boleh amalkan pada waktu pagi sebab jus Sedunia Ni Live ini merupakan produk yang tinggi dengan buah-buahan dan juga herba, Fatin. Ada 50 buah dan herba dan produk ini sebenarnya kalau kita makan, kita amalkan, dia membantu kita untuk pastikan kita ni ada kesihatan yang lebih baik sebab kita formulasikan dengan menggunakan khasiat daripada buah acar beri. Baik. Kita tahu acar beri ni banyak manfaat dia dan sebenarnya kalau nak tahu sekilo acar beri bersamaan dengan 15 kilo delima. Jadi kita tahu delima buah yang sangat mahal. Bayangkan dengan sebotol ni mempunyai ramuan-ramuan yang cukup premium, ramuan dengan bahan yang sangat mahal tetapi cuma berharga RM80-90 saja. Dan produk ini juga sebenarnya ramai yang berkongsikan bahawa kita tahu pada waktu
waktu bulan Ramadan ni kalau boleh kita ni walaupun tak makan, tak minum tapi tak naklah lembik je badan tu kan. Kita mesti nak badan kekal bertenaga, nak sihat supaya kita ni boleh lalui Ramadan ni dengan cukup bermakna, dengan cukup istimewa. Jadi sebab tu Atta ingin kongsikan kepada anda mana makcik-pakcik yang belum cuba jus Sedunia Life sangat rugi sebab produk ini ada 50 kandungan buah dan herba dan sepanjang Ramadan ni kalau anda amalkan, kalau dulu selalu letih insya-Allah tiada lagi lepas ni. Kalau dulu kalau solat kena berkerusi dan kadang-kadang nak jalan berdiri lama pun tak larat dan sebagainya, anda boleh amalkan jus Sedunia Life ni sebab produk ini ada 50 buah dan herba yang kita import dari Khatulistiwa, daripada Timur Tengah dan juga daripada Eropah, yang mana dalam produk ini ada buah-buahan yang tinggi dengan antioksidan yang akan bantu semua untuk meningkatkan lagi mutu, tahap dan taraf kesihatan. Barulah orang cakap apa, bila badan sihat, cegah bertenaga, semuanya akan lebih mudah dan Ramadan pun akan jadi lebih bermakna. Dan seterusnya Tira, saya nampak ada warna merah jambu ni. Okey, sebenarnya ini adalah produk yang terbaru dari Jamu Jelita, iaitu Pearl White Extra Glow. Okey, sebenarnya produk ini ingin Atta kongsikan kepada anda. Kita tahu sepanjang Ramadan, kalau tadi Atta dah bercakap pasal jus kesihatan, jus tenaga. Dan sepanjang bulan Ramadan kita ni memang orang kata apa, tak makan dan tak minum dan badan kita akan kekurangan air. Bila kita kurang air dalam badan, kita akan ada masalah kulit-kulit kering dekat kuku, kadang-kadang kulit kita menggelupas dan sebagainya sebab badan kita kekurangan air. Jadi dengan Pearl White Extra Glow ni, kita memformulasikan dengan menggunakan ramuan daripada rumpai laut. Rumpai laut ni sebenarnya ada khasiat daripada kebaikan dia, yang mana kajian mengesahkan bahawa rumpai laut mempunyai ejen hidrasi yang bantu berikan kelembapan kepada kulit sehingga lapisan epidermis kulit. Jadi sebab tu Atta sarankan kepada anda yang mana ada masalah kulit kering, anda nak pastikan bulan puasa ni kulit anda sentiasa terjaga, sentiasa dalam orang kata apa, kelembapan yang normal, anda boleh amalkan Pearl White Extra Glow ni. Dan yang paling penting juga sebenarnya produk ini sangat sedap untuk diamalkan. Minuman berperisa jelly, ada kandungan buah-buahan berry, ada kandungan vitamin C dan ready to drink, Fatin. Senang. So dah tak payah nak bancuh sebab kita tahu produk Jamu Jelita lain kena bancuh dan sebagainya. Yang ni senang, kita goncang saja, buka pack boleh minum. Rasa pun sangat sedap, rasa jelly dan sekotak RM40 ada 10 pack. Baik, itu berkenaan dengan Extra Glow. Dan seterusnya Tira? Okey, seterusnya ini adalah produk yang untuk kulit juga tapi kita beri kelainan sikit, iaitu Pearl White Beauty Nest. Kita tahu sekarang sarang burung memang cukup trend. Jadi dengan Pearl White Beauty Nest ni kita memformulasikan dengan bahan utama dia iaitu sarang burung, yang mana Atta percaya mana amalkan sarang burung mesti tahu ini adalah bahan yang dari dulu telah diamalkan oleh nenek moyang kita yang mempunyai banyak kebaikan, yang mana kajian sendiri sahkan bahawa dengan penggunaan sarang burung sangat baik untuk kulit, untuk kuku, untuk rambut. Baby pun yang mana amalkan mak dia amalkan sarang burung yang menyusu pun banyak kebaikan untuk kulit. Jadi dengan produk Beauty Nest ni kita formulasikan bersama dengan sarang burung serta Beauty Oligo. Jadi produk ini cukup baik untuk anda amalkan kalau anda ada masalah kulit. Okey, sebenarnya Atta nak cabar anda semua yang mana kita ada 30 hari ni kan. Okey, yang mana amalkan kedua-dua produk ni dalam masa 30 hari dan anda berikan maklum balas pada Atta akan bagikan free gift. Jadi yang mana amalkan Extra Glow atau Beauty Nest salah satu saja, anda boleh kongsikan maklum balas tentang kulit anda kepada Atta dan anda akan pilih pemenang. Berita baik tu. Betul tu. Dan mana mereka boleh dapatkan produk-produk ni Atta? Okey, sebenarnya produk ni anda boleh dapatkan di kedai jamu dan seperti yang macam terakhir ni juga produk Pearl White Pinetox Fiber ni, ini adalah produk yang kita tahu sepanjang bulan puasa banyak orang menggunakan masa ini untuk kita jaga badan. Tetapi tak kurang juga untuk orang yang kebanyakannya makan waktu berbuka macam tak ada hari esok. Sampai kadang-kadang tu mengah, terlalu kenyang, perut kekenyangan, sampai kadang-kadang tu nak berdiri lama pun macam tak larat dah sebab kenyang sangat. Jadi yang mana nak dapatkan badan menawan pun ada, yang makan tak jaga pun ada. Kalau anda mahukan badan menawan, orang kata apa, lebih mudah berfashion, anda boleh dapatkan Pearl White Pinetox Fiber ni. Amalkan selepas berbuka, Fatin, sebab produk ini sangat baik. Kita menggunakan ramuan fiber yang sangat tinggi, ada kandungan daripada hudia, ada inulin, banyak bahan-bahan yang penggunaannya bantu untuk kita melawaskan, bantu untuk kita dapatkan badan menawan dan bantu kita agar lebih mudah berfashion. Serta produk Pearl White Pinetox ni sebenarnya kalau anda nak amalkan untuk anda dapatkan badan yang anda idamkan dalam masa 30 hari pun sangat bersesuaian dan rasanya pun sangat sedap, rasa nenas. Dan secara ringkasnya ingin saya kongsikan kepada anda, buat anda yang nakkan jus kesihatan terbaik sepanjang Ramadan, anda boleh dapatkan jus Sedunia Life. Produk ini boleh diamalkan buat seksi keluarga, berharga cuma RM89.90. Dan yang terakhir, Pearl White Extra Glow. Ini adalah produk terbaru dari Jamu Jelita yang berharga RM40. Dan juga Pearl White Beauty Nest yang berharga cuma RM39.90. Anda boleh amalkan salah satu, tak jadi masalah. Dan yang terakhir, Pearl White Extra Glow berharga RM38.90. Sangat mampu milik, jadi jangan lepaskan peluang anda. Baik, kita nak ucap terima kasih kepada Tira kerana perkongsian mengenai produk-produk Jamu Jelita ini. Baik, penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita bersama dengan Fiza dan juga Aisyah Retno. Yang baik dari Jamu Wanita hari ini, wanita hari ini.
Okey, kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seperti yang telah Fatin janjikan tadi, kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang cukup berbakat besar, mempunyai suara yang cukup lunak dan juga merdu, merupakan juara Vokal Mania. Baru-baru ini kita perkenalkan Aisyah Retno. Apa khabar Aisyah? Halo, alhamdulillah baik-baik. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sihat. Okey, berkenaan dengan single terbaru Aisyah ni, mungkin boleh kongsikanlah dengan penonton WSHA Extra hari ini apa agaknya perjalanan menyampai kepada single ni. Okey, perjalanan Cinta Denganmu, sedikit sebanyak cerita Cinta Denganmu ni dia lebih kurang tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Alah. Pernah tak? Kena cakap sekarang ke? Okey, nanti kita cakap di belakang. Cinta bertepuk sebelah tangan, cinta daripada seorang perempuan tu, point of view dia tidak diterima oleh seorang lelaki. Lagu ni dituliskan fully oleh Farouk Roman, melodi dan lirik daripada Kak Emilia Aziza. Okey. Dan kalau kita bagi pengikut-pengikut Aisyah sendiri ataupun mereka yang baru sahaja nak mengenali Aisyah, ini merupakan single ketiga Aisyah kan? Kalau ikutkan baru-baru ni Aisyah mengeluarkan single bersama dengan Yuka. Betul. Tapi ini single yang solo. Bila kita lihat ada ramai orang dalam industri ni, apa kekuatan yang nak Aisyah bawakan kepada peminat-peminat seni tanah air? Kekuatan Aisyah tak banyak sangat. Yang semampu Aisyah ialah Aisyah ingin semua orang faham apa yang Aisyah sampaikan di dalam mesej bila Aisyah bernyanyi. Dan semua insya-Allah enjoy apa yang Aisyah nyanyikan. Dan itulah sedikit sebanyak Aisyah punya kekuatan. Macam tu. Kan? Sebenarnya kan kalau penonton-penonton dengar lagu ni, mesti akan cakap, lah dia ke yang nyanyi? Betul tak? Sebab lagunya kan popular. Okey, dan pernah saya cakap, kalau bercakap, suaranya kecil je. Tapi bila bernyanyi, dia guna suara perut. Lebih besar. Okey, Aisyah, mungkin Aisyah boleh kongsikanlah juga. Ada setengah orang menyanyi sebab dia hobi ataupun dia suka-suka. Tapi Aisyah bukan saja pandai menyanyi, boleh bermain piano. Jadi Aisyah memang dah belajar muzik daripada awal ke ataupun bagaimana? Betul, Aisyah diajarkan oleh ibu bapa Aisyah. Okey, kalau boleh kita invest our life in music dan cuba-cuba untuk masuk macam piano lesson, nyanyi juga because my mom was a singer back in 80s, penyanyi. Patutlah. Di Indonesia. Jadi dia adalah ilmu-ilmu sikit-sikit dia tuangkan kepada Aisyah, belajar sikit-sikit. Tu tengok family duo hari tu. Kalau nak bercakap mengenai single dah keluar dah. Lepas ni apa agaknya perancangan? Mungkin genre lagu tu nak dibuat kelainan ke? Mungkin boleh juga, insya-Allah. Sekarang ni Aisyah masih lagi dalam rangka untuk menulis-nulis lagu, menulis karya-karya yang baru, belajar, mengumpul material untuk insya-Allah next Lembut single. dia cakap. Lembut je, tenang je, hati sejuk. Sejuk mata, sejuk hati dengar. Okey Aisyah. Okey, kalau kita cakap tentang bidang seni ni, cabangnya banyak dan juga besar. Kebiasaannya ramai orang yang walaupun dah menggelar penyanyi akan mencuba nasib sebagai pelakon, pengacara ataupun apa saja. Tapi kalau Aisyah pula selepas hari ini dah buat single ketiga, mungkin lepas ni ada perancangan nak buat mini album, mini konsert lepas pandemik dah okey dan sebagainya. Apa perancangan-perancangan Aisyah seterusnya dalam bidang seni ini sendiri? Perancangan insya-Allah Aisyah ingin menceburkan diri Aisyah lagi banyak di dalam stesen-stesen reality show TV mungkin untuk mencabar diri Aisyah lagi sebab mungkin daripada segi Aisyah menang Vokal Mania ni tak stop sampai situ je, mungkin ada banyak lagi perjalanan. Nak masuk pertandingan lagi? Insya-Allah kalau ada rezeki cuba-cuba lagi kan sebab Aisyah suka belajar, suka bereksperimentasi di mana-mana pun, so belajar tulis lagu dan Aisyah masih lagi menyambung pelajaran pengajian di Universiti Melaya, ambil ekonomi, so cuba untuk balancekan dan still jugalah tolong-tolong ibu kat rumah je tu kan. So speaking of music wise, insya-Allah Aisyah lagi mengumpul material dan insya-Allah stay tune guys kalau ada single next kan. Insya-Allah. Okey, Aisyah, ada perancangan tak untuk lagu raya mungkin? Perancangan lagu raya insya-Allah Aisyah akan ada buat konten bersama-sama kawan-kawan label Aisyah iaitu Sony Music Malaysia dan nantikan di YouTube Sony Music Malaysia konten-konten raya yang akan datang untuk kalian yang semua. itu kita akan panggil sebelum raya nanti. Tapi nak tahu jugalah aktiviti sepanjang Ramadan ni sebab kalau kita lihat dah pun boleh adanya majlis berbuka puasa dan sebagainya ataupun buffet dan sebagainya kan. Ada tak jemputan-jemputan persembahan untuk majlis berbuka puasa ke? InsyaAllah nanti kita tunggu. Buat masa sekarang Aisyah suka ajak kawan-kawan datang rumah ke kalau iftar kan. Kita suka buat macam potluck datang rumah. Ikut SOP. Ikut SOP, betul sekali. Itu yang paling penting. Okey. 5 orang saja. 5 orang saja. Okey, bagus. Okey, Aisyah, mungkin Aisyah boleh kongsikan juga kepada peminat-peminat Aisyah sendiri, bagi mereka yang nak terus mengikuti kerjaya Aisyah,
pengembangan diri Aisyah. Kalau mungkin nak tahu kan apakah lagu-lagu ataupun konten-konten terkini yang akan dikongsikan oleh Aisyah, bagaimana caranya untuk nak terus mengetahui perkara tersebut? Okey, untuk semua yang belum dengar lagi lagu Cinta Denganmu, boleh dengar di semua digital streaming platforms, Cinta Denganmu di YouTube dan sebagainya. Dan juga nantikan insya-Allah update-update yang Aisyah akan nantikan di Instagram, follow Aisyah Retno 02 dan semua pun Aisyah Retno juga. Okey, alright. Instagram Aisyah Retno 02. Terima kasih Aisyah, selamat maju jaya kita ucapkan. Silakan nak dengarkan lagu Aisyah sebentar lagi. Tapi sebelum tu Fatin, kami nak kongsikan kepada anda hari Isnin nanti kita akan kembali dengan satu lagi topik. Pastinya persediaan menyambut Ramadan. Kita nak tahu juga kali ini macam mana pula kelainan Awak dah norma sedia? baru. Saya sedialah. Kita sedia sendiri tahun ni. Okey, sehingga berjumpa lagi, pastikan ke mana saja anda nak pergi, terus patuhi SOP. Okey. Kami tinggal ke anda dengan Cinta Denganmu, Aisyah Retno. Silakan. Engkau bisikan rasa-rasa telus padaku. Pantas ku biar agakku peluk hatimu. Merintang redam hidupmu dari menebak. Agar kau tahu diriku cinta denganmu. Sejenak ku merasa kau kan menyadari berat beban menusuk diriku. Terus ikatan di jiwa. Namun masih ku seru pegang ke tanganku. Jangan lepas walau sesaat.